Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan sambung pengajaran kita. Jadi hari ini kita akan pergi ke topik 3.2 iaitu pengurusan kredit dan hutang. Okey, sebelum tu kamu telah belajar berkaitan simpanan dan juga pelaburan. Betul? Okey. Kamu telah belajar jenis-jenis simpanan dan juga jenis-jenis pelaburan serta kamu telah belajar berkaitan pengiraan yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Okey. Jadi hari ini kita akan terus masuk ke pengurusan kredit dan hutang. Okey. Untuk standard pembelajaran hari ini 3.2.1 3.2.1 iaitu menjelaskan maksud kredit dan hutang dan seterusnya menghuraikan pengurusan yang bijaksana tentang kredit dan hutang. Seterusnya 3.2.2 mengkaji dan menghuraikan kelebihan dan kekurangan kad kredit dan penggunaannya secara bijaksana. Okey, jadi inilah juga kamu punya objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran kelas, kamu mampu untuk menjelaskan maksud kredit dan hutang dan seterusnya menghuraikan pengurusan yang bijaksana tentang kredit dan hutang. Dan kamu juga dapat mengkaji dan menghuraikan kelebihan dan kekurangan kad kredit dan penggunaan secara bijaksana. Okey. Kita pergi kepada kredit dan hutang. Apa maksud kredit dan hutang? Kita tengok satu persatu. Okey. Kredit dan hutang. Hutang bermaksud amount yang dipinjam dan belum dilunaskan. Okey, itu maksud hutang. Okey. Seterusnya, pinjaman segera merupakan satu cara pinjaman yang cepat dan mudah. Pinjaman ini biasanya tidak memerlukan cagaran dan tempoh pinjaman adalah singkat. Okey, seterusnya. Apabila anda menerima sesuatu yang bernilai daripada pihak lain, anda telah menerima kredit daripada pihak itu. Pada masa yang sama, anda sebenarnya menampung hutang. Maksud dekat sini, apabila kamu menerima, kebiasaannya menerima kad kredit lah. Okey, menerima kad kredit sesuatu yang bernilai lah. Dan apabila kamu menggunakan kad kredit tersebut, anda akan menanggung hutang tersebut. Okey, kamu perlu bayar balik lah. Apa yang kamu belanjakan, kamu perlu bayar semula. Okey. Seterusnya, anda perlu membayar balik kepada pihak tersebut. Pembayaran balik itu akan dikreditkan ke dalam akaun. Pada ketika itu, anda telah menyelesaikan hutang anda. Okey. Kalau kamu dah bayar semula kepada pihak tersebut, jadi duit yang kamu bayar masuk semula dalam kad kredit tu, dalam akaun kamu lah. Okey. Dan maksudnya awak dah tak ada hutang sekiranya awak dah bayar. Okey. Seterusnya, dalam sistem perbankan, kredit boleh wujud dalam bentuk akaun kad kredit atau pinjaman. Okey. So dia ada dua bentuk lah, kad kredit atau pinjaman. Okey. Kredit juga merupakan satu perjanjian kontrak antara pembekal. Okey, bank atau institusi kewangan lah. Itu maksud pembekal kredit. Okey, dengan penggunanya. Okey, penggunanya seperti kita lah. Okey, di mana pengguna boleh meminjam wang daripada pembekal dengan syarat dia akan membayar semula dalam masa yang tertentu. Okey. So dalam pinjaman kredit, okey. So kamu akan ada satu kontrak. Apabila ada satu kontrak, kontrak ini perjanjian lah antara kamu dan juga pihak bank. Okey, apabila kamu dah buat perjanjian, kamu akan perjanjian dia ikutlah mengikut bank tersebut. Kalau kamu guna RM100 daripada jumlah yang dia bagi, kamu perlu bayar RM100. Okey, kalau kamu pinjam 100, kamu perlu
pulangkan balik RM100 mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Okey, kalau lebih masa kamu ambil untuk membayar hutang kamu, maksud adalah charge yang akan dikenakan oleh pihak pembekal tersebut atau pihak bank. Okey. Pinjaman termasuk pinjaman perumahan, kereta, barang, pengguna dan peribadi. Okey. Pinjaman selalunya kita gunakan loan. Kita pinjam daripada bank untuk membayar sesuatu lah. Selalunya rumah, kereta. Okey, rumah dan kereta. Dan kita akan membayarnya setiap bulan. Kalau lambat untuk membayar, kamu akan dikenakan charge lah. Okey. Hutang bukan sesuatu yang buruk. Akan tetapi, cara pengurusan kredit dan hutang perlu bijak untuk mengelakkan masalah kewangan. Berikut cara pengurusan kredit dan hutang yang bijaksana. Okey. Sebelum tu, okey, hutang ni bukanlah benda buruk Okey, kelas. Bukan sesuatu yang buruk. Sebab apa? Sebab bila kita berhutang ni, kita kenalah bayar. Betul tak? Okey. Jadi, untuk kita elakkan masalah kewangan kita, so sebab tu kita belajar berkaitan cara untuk menguruskan kredit dan hutang ni lah. Okey. So, cara-caranya macam mana? Pertama sekali, kamu kena membuat belanjawan, memulakan simpanan, meminjam dengan berhemat, mengurangkan hutang, menggunakan kaedah pembayaran bil automatik. Maksud dekat sini, apabila kamu dah buat perjanjian, kamu dah ada kad kredit lah contohnya, kamu mesti dah boleh, kamu dah tahulah apa yang kamu nak belanjakan dan pastikan kamu boleh membayar semula apa yang kamu beli. Okey? Okey. So, jadi dekat sini, maksud dekat sini, kredit ni ada satu nilai lah. Okey. Contohnya pihak bank bagi kamu kredit card. Dalam kredit card, dia akan pihak bank akan bagi kamu contohnya RM10,000. Okey. Jadi kamu boleh gunakanlah RM10,000 tu untuk perbelanjaan kamu. Tapi pastikan kamu setiap bulan untuk boleh membayar semula apa yang kamu telah beli. Okey. So dia akan keluarkan penyata bank kepada kamu setiap bulan untuk kamu membayar kepada pihak bank. Sekiranya lambat dalam tempoh tersebut, contohnya kamu beli telefon RM100. So, kamu kena bayar RM100 untuk dikreditkan semula dalam kad kredit kamu tu. Okey, atau akaun kamu. Kalau kamu lambat, RM100 boleh ikutlah amount berapa yang dia charge sekiranya kamu lambat. Okey. Okey, kita tengok contoh. Okey. Tentukan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Okey. Kredit ialah suatu yang bernilai yang anda terima daripada pihak lain. Jadi, benar ke atau palsu? Benar atau palsu? Okey. Tadi cikgu kata kredit adalah sesuatu yang sangat bernilai, betul tak? Yang diterima daripada pihak yang lain. Maka, soalan yang pertama adalah benar. Okey. Okey, kita bergerak kepada B. Hutang akan bertambah jika anda membayar balik kepada pihak yang memberikan kredit. Okey, maksud dekat sini, apabila kamu membayar semula hutang kamu, adakah kamu punya hutang bertambah? Jadi, jawapan dia adalah palsu. Kenapa palsu? Hutang akan berkurang jika kamu bayar semula penggunaan kamu tu lah. Okey? Okey, kita pergi ke next slide. Okey, apa kelebihan dan juga kekurangan kad kredit ni? Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kelebihan kad kredit. Okey.
Pembayaran menggunakan kredit membolehkan anda membeli barang atau mendapatkan perkhidmatan tanpa menggunakan tunai. Apabila anda menggunakannya, pengeluaran kad kredit akan membayar bagi pihak anda dan kemudian menghantarkan penyata bulanan kepada anda supaya pembayaran balik berdasarkan jumlah tercatat dapat dibuat. Okey. Maksud dekat sini macam saya cakap tadi, okey, kalau kamu nak beli sesuatu, kamu boleh menggunakan kad kredit. Kad kredit adalah bank telah memberikan sejumlah wang yang dipinjamkan oleh kamu. Okay. Contohnya RM10,000 tadi, kita gunakan RM10,000, contoh yang sama. Okay. Kamu beli telefon juga. Kamu beli telefon dengan harga RM20,000. Salah. Kamu beli telefon dengan harga RM2,000. Okay. Maka, masa kamu gunakan kad kredit, pihak bank yang membayar telefon kamu tu sebenarnya. Okay. Bukan kamu. Faham? Okay. Jadi, bila ada orang tolong bayarkan, maksudnya kita kena bayar balik dekat orang tu. Okay. Jadi, pihak bank akan mengeluarkan satu penyata bank setiap bulan berdasarkan apa yang kamu guna. Contohnya kamu dah gunakan RM2,000, jadi dia akan dalam penyata bank akan tertulis RM2,000 kamu beli apa. Okey. Dan RM2,000 tu kamu perlu bayar semula kepada pihak bank dalam tempoh yang tertentu. Okey. Kita tengok antara kelebihan penggunaan kad kredit adalah seperti berikut. Mudah digunakan untuk pembelian tanpa tunai. Okey, maksud dekat sini, kamu tak perlu menggunakan duit untuk membeli sesuatu barang. Terusnya, memberi perkhidmatan bayar balik tanpa faedah. Okey, biasanya dalam 20 hari dari tarikh penyata. Okey, inilah maksud saya tadi. Kamu perlu bayar mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Okey, kalau kamu lambat, maksudnya akan ada charge faedah dekat situ. Okey. Memberi ganjaran, hadiah dan promosi atas penggunaan dan permohonan. Kalau kamu apply atau mohon untuk dapatkan kad kredit, kebiasaannya kamu akan dapat ganjaran, kamu dapat hadiah lah. Atau untuk benda tu adalah untuk menarik minat setiap pelanggan lah untuk mendapatkan kad kredit. Okey. Seterusnya, memberi perkhidmatan pengeluaran tunai dari ATM pada bila-bila masa. Okey. Ini selalunya apabila kita ada kad kredit, kita boleh juga untuk keluarkan duit cash atau duit kertas lah. Okey, kamu susuk dia dekat ATM dan tulis je berapa kamu nak keluarkan. Dia akan keluarlah berapa nilai kamu. Tetap juga kamu kena bayar semula. Okey. Seterusnya, memudahkan proses pembelian atas talian. So, saya rasa kamu semua pun sudah selalu membuat proses pembelian atas talian. Jadi, ini menggunakan kad kredit. Okey. Okey, itu antara kelebihan-kelebihan kad kredit. Okey. Okey, apa kekurangan menggunakan kad kredit? Antara kekurangan penggunaan kad kredit adalah seperti berikut. Mudah untuk berbelanja melebihi kemampuan bayaran balik. Maksud dekat sini, apabila kamu setiap bulan kamu hanya mampu bayar RM2,000 dekat bank. Sebab lagi RM1,000 kamu nak belanja rumah. Okey, contohnya lah. Okey. Jadi, kamu telah menggunakan kad kredit sebanyak RM5,000. Jadi, kamu ada hutang lagi RM3,000. So, kamu tak mampu untuk membayarnya. Okey. Seterusnya, kegagalan membayar balik boleh dikenakan caj kewangan dan caj bayaran lewat. So, ini yang saya katakan tadi. Apabila kamu lambat bayar, akan dikenakan caj. Iaitu caj kewangan atau caj faedah dan juga caj bayaran lewat. Okey. Jadi, hutang kamu akan bertambah lah bila kamu dikenakan dua charge ini.
Okey, seterusnya. Sesetengah kad kredit mengenakan yuran tahunan. Okey. Ada sesetengah kad kredit dia akan ambil yuran tahunan lah. Maksudnya kamu kena bayar RM10,000. RM10,000 banyak sangat kan? Okey, kamu kena bayar RM200 setiap tahun. So dekat situ kamu ada rugilah dekat situ sikit. Okey. Seterusnya, mengenakan yuran pendahuluan pengeluaran wang tunai, dan seterusnya yang terakhir, berisiko tinggi mengalami masalah fraud kad kredit. Okey, tu antara kekurangan kad kredit. Baiklah kelas. Okey kelas, sekarang kita bergerak kepada cara macam mana kita nak gunakan kad kredit secara bijaksana. Okey, yang pertama, kamu kena pilih tawaran kad kredit yang terbaik. Sesetengah kad kredit tidak mengenakan yuran tahunan. Maksudnya, ada sesetengah pihak bank atau institusi kewangan tidak mengenakan yuran tahunan. Bermaksud kamu tak perlulah membazir duit kamu untuk membayar RM200 setiap tahun. Sebab RM200 tu ada sebagai yuran kan, dia tidak dikreditkan ke dalam kad kredit kamu. Okey, seterusnya gunakan kad ATM dan bukannya kad kredit untuk mengeluarkan wang tunai daripada ATM. Okey, maksud kat sini kamu jangan kamu boleh nak gunakan kad kredit. Okey. Tapi seeloknya kamu gunakan kad ATM lah supaya dia terus tolak kepada duit simpanan kamu. Okey. Kalau gunakan kad kredit, kamu perlu berbayar semula jumlah yang kamu keluarkan tersebut. Kalau kamu gunakan kad ATM, tidak perlu. Okey. Seterusnya, buat bayaran balik sepenuhnya sebelum tamat tempoh faedah. Okey, tanpa faedah tu lah. Okey, buat bayaran balik sepenuhnya sebelum tempoh tanpa faedah tamat. Okey, maksud kat sini macam cikgu cakapkan tadi, kamu kena bayar selepas dapat bayaran, selepas dapat penyata bil. Okey, jadi kamu terus sahaja bayar kepada pihak bank. Kalau lambat, kamu akan dikenakan pelbagai charge dan hutang kamu jadi bertambah. Okey, seterusnya, hadkan jumlah kad kredit yang dipegang berdasarkan keperluan dan kemampuan bayaran balik. Maksudnya kalau kamu maksimum 1,000 kamu sebulan boleh bayar, maksudnya kamu kena maksimumkan 1,000 juga kamu berbelanja setiap bulan. Okey. Semak urus niaga dalam penyata kad kredit yang diterima pada hujung bulan. Okey, supaya kamu tak tertipulah untuk kamu kena tengok penyata kad kredit kamu supaya kamu tak tertipu dengan pihak bank ke. Okey. Seterusnya, hadkan transaksi yang melebihi kemampuan bayaran balik macam cikgu cakapkan tadi. Okey, berwaspada terhadap perubahan dasar dan kadar faedah. Okey, so kamu kena tengoklah setiap kadar faedah berapa yang pihak bank kenakan kepada kamu sekiranya kamu lewat bayar. Macam tu. Okey. So tu antara penggunaan kad kredit secara bijaksana. Okey kelas. Okey, kita pergi kepada contoh. Okey. Ali mempunyai 3 kad kredit dari syarikat yang berbeza. Dia suka menggunakan kad kredit yang berbeza untuk membuat pembayaran bagi mendapatkan ganjaran yang diberikan oleh syarikat kad kredit. Okey. Berdasarkan situasi di atas, nyatakan kelebihan, kekurangan penggunaan kad kredit. Kemudian berikan satu cadangan supaya Ali menggunakan kad kredit dengan lebih bijak. Okey kelas. Macam mana? Okey, pertama sekali, nyatakan kelebihan kalau ada 3 kad kredit daripada syarikat yang berbeza. Okey, antara kelebihannya, macam tadi kita ada belajar kelebihan dan juga kekurangan kan. Jadi kamu boleh ambil salah satunya mendapat ganjaran daripada syarikat kad kredit. Kan? Tadi boleh dapat promosi, boleh dapat bonus, macam tu. Okey, dapat hadiah. Okey. Seterusnya, kekurangan dia. Apa kekurangan dia? Pertama sekali, mudah untuk
terbelanja melebihi kemampuan bayaran balik. Apabila kamu ada banyak kad kredit, jadi kamu main bayar je guna setiap kad kredit sampai kamu tidak tahu berapa kemampuan yang kamu boleh bayar. Okey. Okey. Yang last sekali adalah cadang satu supaya adik menggunakan kad kredit dengan lebih bijak. So kamu boleh ambil daripada antara yang kamu baru cikgu terangkan tadi. Okey, hadkan jumlah kad kredit yang dipegang berdasarkan keperluan dan kemampuan pembayaran atau selalu menggunakan kad kredit yang sama supaya lebih banyak mata ganjaran dikumpulkan. Okey. So tu antara kelebihan, kekurangan dan cadangan yang boleh digunakan untuk menjawab soalan ni. Okey. Okey. Saya harap kamu semua boleh faham apa yang kita belajar hari ini. Kelas, okey, kita telah belajar berkaitan kredit dan hutang. So, apa maksud kad kredit, cara penggunaan kad kredit, kebijaksanaannya, cara penggunaan secara bijaksana. Okey, kekurangan dia, kelebihan dia, apa dia kan. Okey, jadi saya nak kamu semua buat latihan yang saya berikan dalam slide ni. Okey, kamu boleh pause dulu video ni untuk tengok soalan ni dan jawab. Okey. Dan lagi satu soalan. Okey, ni dia. So, saya harap kamu dapat jawab. Okey. Okey, so 2 soalan saja untuk hari ini. Okey. Nanti boleh send dalam grup jawapan tersebut kepada cikgu untuk cikgu semak sama ada kamu betul atau salah. Okey. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Okey, kelas. Terima kasih.